Selamat petang, salam sejahtera. Selepas mengetahui fakta dan pendedahan kali ini, ramai netizen yang marah, ramai netizen yang mula tak puas hati dengan tindakan ahli-ahli parlimen asik-asik saja buat pilihan raya. Dengarkan ulasan kali ini supaya anda tahu berapa kerugian kita kalau pilihan raya terpaksa dibuat di atas 5 kerusi parlimen bersatu yang dijangka akan dipecat, yang dijangka akan terpaksa mengosongkan kerusi itu. Dengarkan, jangan skip supaya kamu tahu berapa jumlah kerugiannya. Tapi kali ini kita bermula dengan satu tajuk yang luar biasa dipetik daripada Harapan Daily. Bersatu demi kepentingan siapa? Itu persoalannya, bersatu demi kepentingan siapa. Tapi dalam ulasan kali ini tercakup juga tentang berapa kerugian dan berapa peruntukan yang perlu dibuat. Semalam Parti Bersatu telah meluluskan pindaan perlembagaan parti mereka yang antara lain memaksa wakil rakyat mereka yang tidak menyokong pendirian parti dipecat dari kerusi yang diwakili. Peruntukan ini akan dikuatkuasakan secara retrospektif sekiranya diluluskan oleh pendaftar pertubuhan ROS. Umum mengetahui terdapat 6 ahli parlimen Perikatan Nasional Bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faisal daripada Bukit Gantang, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datuk Zulkifli Hanafi Tanjung Karang, Zahari Kecik dari Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, dan Datuk Suhaili Abdul Rahman Labuan. Pindaan tersebut sekiranya diluluskan oleh ROS akan menyebabkan pilihan raya kecil diadakan di kesemua 6 kawasan parlimen di atas. Proses melangsungkan pilihan raya kecil bukan murah. Yang pasti tiada versi PRK Madani dengan harga rendah. Pilihan raya kecil sebelum ini yang diadakan di Kuala Terengganu menyebabkan SPR berbelanja RM465,000. Secara kasar ia bernilai RM500,000 dan jumlah ini tidak meliputi kos inflasi dan percukaian yang baru diperkenalkan. Sekiranya 6 kawasan di atas perlu menjalani pilihan raya kecil, SPR perlu memperuntukkan sekurang-kurangnya lebih kurang 3 juta ringgit. Tan Sri Muhyiddin pasti mahukan ahli parlimen baru kerana kepentingan politik beliau dan partinya. Persoalannya, di manakah kepentingan rakyat dalam visi politik bersatu? Dana sebanyak 3 juta ringgit itu boleh diperuntukkan untuk 1 atau 2 kawasan parlimen. Dana sebanyak 3 juta ringgit juga boleh diperuntukkan untuk meningkatkan kesedaran politik masyarakat umum. Apakah ini kaedah bersatu untuk memperkukuhkan ekonomi Malaysia yang berdepan nilai ringgit yang jatuh? Itu persoalan besar yang mungkin anda boleh bantu untuk mencari jawapannya. Persoalan kembali semula, apa pula pendapat anda? Bersatu ini, parti bersatu demi kepentingan siapa? Karena kalau kita telah membacakan sebentar tadi, kos yang perlu ditanggung oleh SPR sekiranya 6 pilihan raya di 6 PRK kawasan kerusi ini perlu diadakan sekurang-kurangnya. Belanja yang perlu digunakan ialah 3 juta ringgit. Itu pun belum lagi dikira meliputi kos inflasi dan percukaian yang baru. Silap-silap hari bulan, ia boleh mencecah 5 juta ringgit. Kalau ia boleh cecah 5 juta ringgit, bayangkan 5 juta ringgit itu kalau dibagi-bagi, boleh dibelanjakan oleh 1 atau 2 atau 3 kawasan parlimen. Pembangunannya cukup besar. Pendapat kamu semua. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan dan berikan komen anda. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Kejutan daripada Hadi Awang, daripada PAS selepas Sultan Selangor berduka cita. Tular di mana-mana. Selepas Sultan Selangor berduka cita, PAS pula menyerahkan
untuk Hadi jawab sendiri. PAS menyerahkan kepada kebijaksanaan presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang bagi menyelesaikan isu perutusan surat oleh Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah, yang menzahirkan rasa duka cita terhadap beliau. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sa'ari berkata parti itu tidak wajar dilibatkan dalam polemik itu, memandangkan kenyataan dikeluarkan Abdul Hadi adalah pandangan peribadi dan tidak merujuk pendirian parti secara keseluruhan. Justru beliau berkata pihaknya meminta semua pihak mendapat rujukan balas daripada pejabat Presiden PAS sendiri dalam merungkai penjelasan lanjut mengenai perkara tersebut. Netizen mengesan satu perkara. Kata mereka, PAS begitu bercita-cita, sangat bercita-cita besar untuk merampas Selangor daripada Pakatan Harapan. Satu-satunya kawasan yang diimpi-impikan, diidam-idamkan oleh PAS dan Perikatan Nasional ialah adalah negeri Selangor. Karena kita tahu Selangor adalah fixed deposit kepada Pakatan Harapan, dan Selangor juga adalah negeri yang sangat kaya yang boleh memberikan pulangan luar biasa kepada mana-mana parti yang mungkin akan menguasai tempat tersebut. Itu sebabnya ada penganalisis politik, netizen melihat tindakan Hadi membuatkan Sultan Selangor berduka cita ataupun murka telah menyebabkan harapan untuk PAS dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan di Selangor kini hancur berkecai. Karena jika dilihat lebih ramai rakyat mula tidak berpuas hati, tidak senang hati atau sakit hati dengan tindakan Hadi Awang menyebabkan Sultan Selangor murka dan berduka cita. Dengan itu kata mereka, rakyat Selangor mula menolak Parti Perikatan Nasional PAS kerana tindakan mereka, tindakan Presiden PAS yang kelihatan seperti derhaka. Jadi ada yang mula kata PAS dan Perikatan Nasional tinggal kenangan di Selangor. Kalau sebelum ini dapat dilihat seakan-akan PAS atau Perikatan Nasional bersatu mampu, boleh ada harapan mampu merampas Selangor. Kini dengan kes seperti ini, kata mereka jauh panggang dari api untuk Parti Perikatan Nasional merampas Selangor. Justru beliau berkata, yaitu Ketua PAS di Selangor ataupun oleh Ketua Penerangan PAS Selangor, beliau berkata pihaknya meminta semua pihak mendapat rujukan balas daripada pejabat Presiden PAS sendiri dalam merungkai penjelasan lanjut mengenai perkara tersebut. Kenyataan Tuan Guru Abdul Hadi adalah bersifat peribadi. Justru media kena rujuk dengan pejabat Presiden PAS atau Tuan Guru sendiri. Saya kira kenyataan tersebut bukan merujuk pendirian PAS secara keseluruhan. Jadi PAS tidak boleh memberi sebarang komen lanjut, ujar beliau. Pada 29 Februari lalu, Sultan Selangor menzahirkan rasa amat duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang dipercaya ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen, dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Kenyataan yang dikeluarkan oleh Abdul Hadi bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan pada 20 Februari lalu itu disiarkan di portal berita pas.lrg.my. Susulan kenyataan kontroversi yang dikeluarkan ahli Parlimen Marang itu, Polis Diraja Malaysia PDRM menjelaskan siasatan terhadap Abdul Hadi Awang. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein mengesahkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bagaimanapun menurut beliau, pihaknya masih belum merakam percakapan Abdul Hadi atas faktor kesihatan yang tidak mengizinkan pada masa ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Isu baku teh ini
menjadi pula sangat tular. Tapi jangan silap, rupa-rupanya walaun para penyokong yang menggelar diri mereka penyokong PAS lupa sebenarnya PAS pernah melancarkan baku teh. Mereka pernah menggunakan kaedah masakan baku teh ini untuk memancing undi orang bukan Melayu atau pancing undi orang Cina satu ketika dahulu dalam pilihan raya di negeri Kelantan. Baru tahu tak apa, yang baru tahu. Tapi yang sudah lama tahu jangan buat-buat tak tahu. PAS juga pernah lancar baku teh dahulu, walaupun sekarang jadikan isu. Makanan tradisional orang Cina, baku teh hanya satu daripada 10 makanan tradisional di negara Malaysia yang rakyatnya pelbagai kaum ini disenaraikan dalam makanan warisan negara dalam pengisytiharan objek warisan 2024. Ia disenaraikan bersama makanan tradisi India yaitu uthapam serta makanan tradisi dari Sabah dan Sarawak bersama makanan tradisi dari makanan orang Melayu. 24 Februari lalu, Pesuruhjaya Warisan Jabatan Warisan Negara Muhammad Muda Bahadin berkata, 10 makanan telah diwartakan sebagai objek warisan melalui kuasa yang diberikan kepadanya oleh subsection 49 dalam gulungan 1 Akta Warisan Kebangsaan 2005 Akta 645. Makanan-makanan itu antaranya adalah burasak, mie kolok, nasi ambeng, dodol kukus tahi minyak, kuih genggang dan kuih lapis, karas, uthapam, jeruk tuhau, dan air katira di samping baku teh tanpa menyebut ia halal atau tidak. Ini kerana selain baku teh yang dibuat oleh masyarakat keturunan Cina menggunakan tulang rusuk babi yang haram bagi orang Islam, PAS juga memperkenalkan halal baku teh yang dibuat daripada daging kambing atau ayam. Isu baku teh telah pun menjadi isu perkauman untuk menyerang kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim seolah-olah ia satu-satunya makanan yang diwartakan sebagai makanan tradisi Melayu. Nasi ambeng dan mie kolok berada dalam kategori makanan ruji, manakala dodol kukus tahi minyak, kuih genggang dan karas berada di dalam kategori kuih muih. Baku teh pula disenaraikan sebagai objek dalam kategori sup, manakala jeruk tuhau makanan pembuka selera dan katira minuman, kata Muhammad Muda. Untuk rekod, nasi ambeng adalah makanan etnik Jawa merangkumi hidangan nasi putih bersama pelbagai lauk seperti ayam kicap, rendang daging, sambal goreng, tauhu tampe, kacang panjang, bergedel, serta serunding yang dihidungkan sama ada di dalam talam atau daun pisang. Menurut gambar yang disertakan di Harapan Daily ini, PAS pernah melancarkan halal baku teh pada tahun 2018 lalu untuk menarik sokongan orang Cina sempena satu pilihan raya kecil. Namun sekarang walaun atau penyokong PAS menjadikan makanan ini sebagai isu apabila disenaraikan dalam makanan warisan negara. Pada 8 Oktober tahun 2018 pernah PAS melalui Lajna Perpaduan Nasional telah memperkenalkan halal baku teh, lapor media PAS melalui pas.org.my. Menurut laman itu, terdapat sebuah restoran baku teh halal di Singapura yang menyediakan menu ini khusus untuk dinikmati oleh orang-orang Islam. Di sana mereka menggunakan daging dan tulang lembu atau kambing. Di negara kita, versi baku teh halal masih belum dikenali ramai, lapor media itu. Baku teh halal versi Lajnah Perpaduan Nasional disediakan khas oleh salah seorang ahli jawatan kuasa Lajnah Perpaduan Nasional berketurunan Cina, yaitu Puan Farah Fu Weiyi. Beliau memang mempunyai resepi rahsia semua herba yang diwarisi daripada mendiang ayahnya yang merupakan seorang peniaga baku teh di Ipoh. Baku teh halal yang dibuat oleh Lajnah Perpaduan Nasional menggunakan daging kambing atau ayam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.